بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم المسح على الخفين menyapu di atas kedua khuf. Dalilu masyru'iyatihi, dalil pensyariatan. Thabata al-mashu 'ala al-khuffain bis-sunnati as-sahihati thabitati an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Telah sabit menyapu di atas kedua khuf dengan sunnah yang sahih dan sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala an-Nawawi ajma'u man yu'taddu bihi fil ijma'i 'ala jawaz al-mashi 'ala al-khuffain. Telah pun telah pun disepakati, para ulama sepakat man yu'taddu bihi fil ijma'i ala jawazil mashi, iaitu telah pun ulama sepakat bolehnya menyapu di atas khuf, dua khuf, fi safari wal hadar, sama ada dalam musafir ataupun tidak, sawa'un kana li hajatin aw ghairiha, sama ada hajat ataupun tak. Ulama ijma' boleh sapu di atas kedua khuf, sama ada kita musafir ataupun tidak musafir, hadar, sama ada hajat ataupun tak ada hajat, boleh belaka, boleh menyapu atas dua khuf. Para ulama bersepakat tu. Bukan, tahu makmum. Muka surat 127 terjemahan. Muka surat 127F menyapu khuf. حتى للمرأة الملازمة والزمن الذي لا يمشي وإنما أنكرته الشيعة والخوارج. Malah seorang perempuan yang hanya bertugas dalam rumah bermukim sekalipun boleh sapu atas dua khuf. Syiah dan Khawarij tidak sependapat dengan ijma' itu. Syiah dan Khawarij ahli bid'ah. Syiah ahli bid'ah, Khawarij ahli bid'ah. Dua-dua pokok ni tak menyetujui untuk menyapu atas kedua khuf. Wala yu'tadu bi khilafihim. Perselisihan mereka ataupun pendapat mereka tak payah ambil kira, sebab mereka ahlul bid'ah. Kenapa ulama ahli sunnah memasukkan sapu di atas kedua khuf dalam bab akidah? Inilah sebab dia. Kalau kita baca kitab-kitab ulama ahli sunnah yang menulis tentang matan akidah, mereka sebut menyapu di atas kedua khuf. Dan ada pun ahli sunnah menyapu di atas kedua khuf. Sebab apa? Sebab bukan khuf tu isu akidah dah. Khuf isu fiqh. Tetapi yang menyelisihi ahli sunnah dalam bab ini Syiah wal Khawarij. Syiah dengan Khawarij menyelisihi ahli sunnah, sedangkan ahli sunnah sepakat belaka bolehnya menyapu di atas kedua khuf. Sebab itu apa-apa saja yang telah menjadi rumus, yang telah menjadi simbol ahli sunnah berbeza dengan ahli bid'ah, para ulama masukkan dalam bab akidah. Antaranya taat kepada ulil amri. Taat kepada ulil amri, bab akidah ke bab fiqh? Kalau ikutnya fiqh lah.
Tapi kenapa para ulama bubuh dalam kitab akidah? Kerana ahli bid'ah menyelisihi ahli sunnah dalam bab taat kepada ulil amri. Puak-puak Syiah dengan Khawarij berbezalah. Mereka boleh memerangi pemerintah. Apatah lagi Khawarij mengangkat slogan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa tak berhukum dengan hukum Allah kafir. Itu Syiah Khawarij. Ahli sunnah tak begitu. Ahli sunnah wajib taat walau ta'ammara alaikum abdun habashi. Wajib taat atas pemerintah orang Islam ni walaupun yang memerintah kita itu hamba kulit hitam Habsyah. Maksudnya Habashi kulit hitam lah. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar bahawasanya telah jelas daripada jam'un min al-huffaz, daripada sekumpulan daripada al-huffaz, ulama hadis al-huffaz, bahawasanya menyapu di atas kedua khuf itu mutawatir. Mutawatir maksud mutawatir riwayatnya itu banyak sekali. Wa jama'a ba'duhum ruwatuhu fajawadu 80. Bahkan sebagian para ulama menghimpunkan riwayat-riwayat yang menceritakan tentang menyapu atas khuf sehingga mencapai 80 riwayat. 80. Minhum al-ashrah, antaranya adalah 10 yang dijanjikan syurga itu meriwayatkan menyapu di atas khuf. Intahar. Wa aqwal ahadithul hujjatan fil mashi, dan antara hadis yang paling kuat dalam hujjah menyapu atas khuf apa yang diriwayatkan oleh Ahmad wa Syaikhan al-Bukhari wa Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, an Hammam an-Nakhai qal bala Jarir ibn Abdullah thumma tawadda'a wa masaha 'ala al-khuffain faqila taf'alu hadha wa qad ballat balta qala na'am ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala summa tawadda'a wa masaha 'ala al-khuffain. Hadis Jabir bahwasanya Jarir ibn Abdullah membuang air kecil lalu berwuduk dan menyapu di atas khufnya. Orang pun bertanya kepadanya, kamu melakukan ini padahal tadi kamu telah buang air? Jarir menjawab, ya, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil lalu berwuduk dan menyapu dan kemudian menyapu kedua-dua khufnya. Berwuduk dengan menyapu di atas khuf. Ibrahim kata hadis ini membuat para ulama kagum sebab Jarir masuk Islam sesudah turunnya surah Al-Maidah. Dengan arti kata lain, Jarir baru masuk Islam pada tahun ke-10 Hijrah setelah turunnya ayat wudu yang mengatakan wajibnya membasuh kedua kaki. Kenapa para ulama suka hadis ni? Sebab hadis ni yang terakhir ataupun yang kemudian tahun 10 Hijrah lepas turun ayat wudu. Bukan sebelum turun ayat wudu. Lepas turun ayat wudu. Apa maksud lepas turun ayat wudu? Ayat wudu suruh basuh kaki. Ayat wudu suruh basuh kaki. Jari riwayat lepas ayat wudu turun, sapu atas khuf. Bermaksud adalah. Berikutnya, disyariatkan menyapu atas jawrabain. Dah habis bab khuf. Khuf ni tak ada masalah kot. Kita semua okey kot. Berikutnya, sapu atas tokin. Ni mungkin ada yang tak pernah dengar lah. Yajuzul mashu 'ala al-khuffain. Ala al-jawrabain. Harus menyapu di atas kedua stokin. Wa qad rawa dhalika an kathir min as-sahabah, dan telah meriwayatkan daripada banyak di kalangan sahabat. Qala Abu Dawud, kata Abu Dawud, wa masa 'ala al-jawrabain Ali ibn Abi Talib. Menyapu atas stokin, dua stokin ni Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib kata Aisyah, kalau kau nak tahu tentang sapu-sapu, bab-bab sapu atas khuf, kau tanya Ali. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau nak tahu bab hukum hakam khuf, tanya Ali. Dan telah sabit daripada Ali dia menyapu atas dua stokin. Wa Ibn Mas'ud wal Bara Ibn Azib. Ibn Mas'ud, Bara Ibn Azib, Anas bin Malik, Abu Umamah,
وسهل بن سعد عمرو بن حريث وروي ذلك عن عمر بن الخطاب dan telah diriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab dan Ibnu Abbas. وروي أيضا عن عمار, telah juga riwayat daripada Ammar, Bilal ibn Abdullah ibn Abi Aufa ibn Umar. وفي تهذيب السنن لابن القيم عن ابن المنذر أن أحمد نص على جواز المسح على الجوربين. Daripada Tahzibus Sunan Imam Ibn Al-Qayyim daripada Ibn Al-Munzir, anna Ahmada, Imam Ahmad Nassa telah pun mengetekskan telah pun menulis, mengenaskan ala jawazil masih ala al-jawrabain, menyapu atas dua stokin, wa hadha min insafihi wa adlih, wa inna ma abidtuhu haula'i sahaba radiyallahu wa sarihil qiyas fa innahu la yadhharu bain al-jawrabain wal khuffain farqun mu'athir. Tak ada beza pun sapu atas stokin, sapu atas khuf, dua-dua bab yang sama, tak ada perbeza dan tak ada masalah sepatutnya. Wa yasihu an yuhalul hukum alaih wal mashu alaihima qaulu aktsaru ahlul ilm. Banyak di kalangan pandangan ahlul ilmi, para ulama. Antara yang mengharuskan menyapu atas dua stokin Sufyan Ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, Imam Atha, Hasan wa Sa'id ibn al-Musayyib. Mereka semua ni tabi'in, tabi'in, anak murid sahabat, iaitu Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ibn al-Mubarak, Imam Atha, Imam Hasan al-Basri, Sa'id ibn al-Musayyib. Sebagian sebut Sa'id ibn al-Musayyib, ulama hadis ataupun ahlul hadis sebut Musayyab, dua-dua boleh. Wallahu a'lam. Wa qala Abu Yusuf wa Muhammad yajuzu masu alaihima idza kana as-sakhinain la yashuffan amma tahtahuma, wa kana Abu Hanifah la yujawwizu masu ala al-jawrab as-sakhin. Ni ada sikit perbezaan tentang jenis stokin tak? Disebut situ Abu Hanifah tu, muka surat 129. Abu Hanifah awalnya tidak membolehkan menyapu di atas stokin yang tebal, tapi kemudiannya dia membolehkannya, iaitu menjelang 3 hari atau 7 hari sebelum dia meninggal. Kemudian ketika itu beliau menyapu atas kedua stokin tebal. Dulu dia kata stokin tebal tak boleh, tak dikira. 3 hari ataupun seminggu sebelum dia meninggal, dia sapu atas stokin tebal yang dia pakai semasa dalam keadaan sakit. Abu Hanifah kata kepada orang yang melawatnya, aku sekarang melakukan apa yang aku larang dulu. Itu Imam Abu Hanifah. Dulu dia larang, tak boleh. Tapi sebelum dia meninggal, dia tunjuk dan dia bagi tahu orang sekeliling, dulu aku kata tak boleh, sekarang aku buat. Dari Al-Mughirah ibn Syu'bah. Kenapa jadi macam tu Kenapa ulama boleh beza pandangan, boleh tukar pandangan? Biasalah. Sebab ilmu berkembang. Kalau ilmu tak berkembang, jumud namanya. Daripada dulu begitu pandangannya, orang bagi tahu dah dalil dan semua pun dia tak mau ikut. Dia kata itulah pandangannya, itu jumud namanya. Para ulama sentiasa berubah-ubah pandangan. Kenapa berubah pandangan? Bukan sebab nafsu. Sebab dalil. Boleh jadi sebelum tak datang dalil. Boleh jadi hadis dia tak tahu. Kemudian datang hadis kat dia. Kemudian datang dalil. Maka dia tukar pandangan dia. Apa masalah? Imam Syafi'i ada qaul qadim, qaul jadid. Ada qaul lama, qaul baru. Kenapa ada qaul lama, qaul baru? Dalil. Dan juga keadaan setempat lah. Ijtihad. Sama juga dalam ilmu hadis. Dulu dia kata hadis tu dhaif, kemudian dia tukar hadis ni hasan. Dulu dia kata hadis tu sahih, kemudian dia tukar hadis ni, dulu aku kata sahih, aku tarik balik dhaif. Dulu hadis ni aku tak jumpa, ataupun dulu I berpandangan hadis ni sahih disebabkan sekian dan sekian dan sekian. Tapi telah jelas kepadaku sebenarnya sanad ini terputus rupa-rupanya. Dhaif lah. Boleh tak berubah? Berubahlah. Dulu dia kata sahih, datang kepadanya dalil bahawasanya hadis ni sebenarnya tak sahih.
No, dulu aku dah kata sahih, takkan aku nak kata dhaif pula? Itu berdosa namanya. Sebab dah sampai kepadanya ilmu, dia tak nak tukar. Dan nak juga pandangan dia begitulah. Orang kita macam tu lah. Dulu mengaji, kata tak boleh. Tapi dulu mengaji, ustaz kata harus. Ngaji lagi. Rupa-rupanya yang kita buat dulu salah. Rupa-rupanya salah. Dulu buat sebab hadis ni ustaz kata sahih. Datang pula hak yang baru ni dah belajar, rupanya hadis ni dhaif. Apa masalahnya? Dulu sebab tak tahu, sekarang dah tahu. Itulah namanya ilmu. Dulu tak tahu, benda ni kita buat saja. Sekarang dah tahu, rupanya bid'ah. Apa masalah? Tak payahlah buat. Habis tu. Dulu lain, sekarang lain. Dulu bujang, sekarang dah kahwin. Boleh tukar disebabkan dalil. Tapi bukan suka-suka. Dulu sebab aku ikut ustaz ni, aku suka dia. Sahih lah. Lah ni aku dah tak suka ustaz ni. Dia menipu. Tak kira lah. Yang penting, walaupun dia betul, aku tak nak ikut dia. Itu tak boleh. Itu nafsu. Itu Imam Abu Hanifah. Anna Rasulullah dari Al-Mughirah ibn Syu'bah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tawadda'a wa masaha 'ala al-jawrabain wan na'lain. Rasulullah SAW berwuduk dan kemudian menyapu atas kedua-dua stokin dan kedua-dua selipar. Selipar pula dah. Yang dipakainya diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tahawi, Ibn Majah, At-Tirmizi. Beliau kata hadis ini hasan lagi sahih. At-Tirmizi kata beliau kata hadis ini hasan lagi sahih. Ni kalau siapa ngaji Bahrul Mazi lah. Siapa ngaji Bahrul Mazi, hasan lagi sahih. Dia pun dengar hasan lagi sahih. Maksudnya dia hasan sahih lagi. Bukan tu maksud dia. Bukan maksudnya hasan dan sahih pula tu. Ada. Boleh jadi ada dua turuk. Satu turuk hasan, satu turuk sahih. Bukan hasan lagi sahih. Ialah itu terjemahan orang dulu-dulu. Terjemahan orang dulu-dulu. Mungkin maksudnya betul lah. Tapi saya pun tak tahu bahasa Melayu dulu ni. Sekarang ni kalau baca bahasa Melayu sekarang, hadis ini hasan lagi sahih, macam tak berapa tepat. Dia hasan sahih. Hasan sahih. Satu jalan hasan, satu jalan sahih. Tapi Abu Daud menganggapnya dhaif. Tengok. Abu Daud menganggapnya dhaif. Kenapa dia kata dhaif? Ada tulis tak? Oleh kerana dia kata dhaif, so siapa yang kata dhaif tak bolehlah siapa terselipar kan? Wa kana Abdurrahman qultu qala Abu Daud fi sunanihi. Saya rasa tak ada dalam ni saya naqal. Kata Abu Daud dalam sunannya. Sunan mana? Sunan Abu Daud. Kitab hadis Abu Daud, namanya Sunan Abi Daud. Ba'da an saqal hadis, lepas dia bawa hadis ni, iaitu hadis daripada Al-Mughirah ibn Syu'bah ni. Nabi wuduk dan menyapu atas dua stokin dan dua selipar. Dia kata, kana Abdurrahman ibn Mahdi la yuhaddisu bihadzal hadis. Adalah Abdurrahman ibn Mahdi tidak yuhaddis bihadzal hadis. Tidak meriwayatkan hadis ni, kata dia. Li'anna al-ma'rufa 'anil Mughirah, kerana yang masyhur daripada Al-Mughirah, Nabi SAW sapu atas dua khuf. Maka Abu Daud dalam sunannya mendhaifkannya. Apa alasan dhaif? Dia kata sebab Mughirah ni yang masyhur daripada dia ni meriwayatkan Nabi sapu atas dua khuf. Maka hadis ni dhaif. Saya baca komen Al-Albani.
rahimahullah. Qultu, kata Al-Albani rahimahullah, fa anta tara anna Aba Dawud innama da'afahu la li'illatin fi sanadil hadith. Maka kalau kita tengok jawapan Imam Abu Daud ni, dia mendaifkan riwayat ni bukan kerana kecacatan pada sanad. Dia tak daifkan hadis ni kerana cacat pada sanad, bal li mukhalafatihi lil ma'rufi 'anil Mughirah min mas'ihi sallallahu alaihi khuffain. Tapi dia daifkan hadis ni disebabkan kerana riwayat ni Mughirah berbeza daripada riwayat dia yang lain. Mughirah di riwayat Nabi sapu atas khuf. Tiba-tiba riwayat ni dia riwayat Nabi sapu atas 2 stokin dan 2 slipper. Maka dia daifkan riwayat ni. Albani tak setujulah. Mana boleh daifkan hadis disebabkan kau kata dia dulu riwayat begini, kemudian ada hadis lain dia riwayat berbeza daripada riwayat yang satu lagi tu, maka daif. Mana boleh begitu? Kan? Wala yakhfa 'ala al-aqili anna hadha laysa bi'illatin, dan semua orang tahu illah cacat ni tidak menyebabkan hadis tu cacat. Li'anna al-hadith atau li'anna subuta mas'hu sallallahu alaihi khuffain la yanfi subutu mas'hu ala al-jawrabain. Kerana hadis yang menyatakan Nabi menyapu atas 2 khuf tidak menafikan riwayat Nabi menyapu atas stokin dan slipper. Fa idza rawa hadha 'an al-Mughirah thiqatan wajib al-akhdhu bihi. Dan diriwayatkan, kalau sekiranya diriwayatkan, apabila diriwayatkan hadis ini daripada Mughirah siqatan, oleh seorang siqah, wajiblah mengambil riwayat ini walaupun bihi li'adami munafat, kerana tidak menafikan riwayat selain daripadanya yang menyatakan Mughirah kata Nabi sapu di atas 2 khuf. Maka hadis ni sahih. Hadis ni sahih, menyapu atas 2 stokin dan menyapu di atas 2 slipper. Wa hadha huwa tahqiqu qawli fil hadisi hasba ma taqtadihi qawaid ilmi al-hadith. Faham ke tak? Bermakna boleh sapu atas 2 stokin dan slipper. Tapi kita dah belajar fiqah dah tak? Dalam mazhab Syafi'i, mazhab lainnya mensyaratkan sapu atas khuf mesti khuf yang menutup sehingga buku leli. Kan kita belajar kat sekolah dulu gitulah kan? Dan begitulah mazhab Syafi'i. Mana-mana kasut yang bawah buku lali tak menutup buku lali, tidak sah menyapu di atasnya. So itu satu pandangan lah. Sama juga stokin. Kalau sekiranya bahan khuf lagi, kalau sekiranya koyak itu besar 50 sen tak sah. Kalau besar 10 sen sah. Itu ijtihad lah. Itu ijtihad dalam fiqah. Bagi para ulama yang tak bersetuju dengan perkara itu, kerana khuf para sahabat dan stokin para sahabat ni bukannya mereka orang kaya. Stokin mereka koyak-koyak, khuf mereka koyak-koyak. Tidak menafikan menyapu di atas khuf. Dan tak ada dalil yang mensyaratkan menyapu atas khuf mesti sifatnya tak menutup buku lali, mesti sifatnya tidak besar 50 sen, mesti sifatnya sebagainya. Tinggal lagi, kalau koyaknya itu sampai tak nama stokin, then tak boleh sapu. Faham? Dah koyak dah, pakai memang tutup buku lali je, bawah hampir tak tutup. Memang tak sah lah. Baik basuh terus. Baik basuh. Selagi namanya khuf dan namanya stokin, boleh. Dah kalau orang tengok, kau ni pakai apa ni? Stokin ke apa ni? Ini bukan stokin ni. Sekerak dia tutup belah atas je, buku lali dia tutup. Itu orang tak panggil stokin. Maka tak bolehlah sapu. Tak masuklah dalam bab menyapu di atas khuf ataupun menyapu atas stokin. Wallahu a'lam.
Mana? Musrat 1, 2, 9. Sama halnya dengan stokin, seorang juga dibolehkan menyapu setiap yang digunakan untuk menutup kedua kaki. Kias kepada stokin, semua yang namanya menutup kaki boleh sapu, seperti pembalut. Dia balut kakinya dengan kain cadar. Ataupun jabirah. Patah tu. Boleh sapu atas. Seorang dibolehkan menyapu apa sahaja dibalutkan pada kaki, sama ada sejuk ke, khawatir kulit kaki terkelupas ke, kerana ada luka dan sebagainya. Ibn Taymiyah kata pendapat yang benar, dia dibolehkan menyapu ke atas pembalut kaki. Malahan menyapunya adalah lebih diutamakan berbanding khuf dan stokin. Sebab pembalut ini biasanya diguna pakai berdasarkan kepada keperluan dan menanggalkannya terkadang boleh mengakibatkan mudarat seperti sejuk, kulit kaki terkelupas dan sebagainya. Lagi-lagi lah boleh. Ibn Taymiyah menambah, siapa yang memperhatikan lafaz-lafaz yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menggunakan qiyas dengan baik, tentunya orang itu pasti mengetahui bahawa keringanan dalam soal ini sememangnya telah wujud, tidak diragukan lagi bahawa yang demikian itu merupakan antara keindahan syariat dan fleksibiliti ajaran agama yang merupakan salah satu daripada ciri khas. Jika khuf atau stokin itu koyak, maka tidak ada halangan bagi seorang untuk menyapunya selama ia masih dapat dipakai mengikut kebiasaannya. As-Sawri berkata, khuf yang kepunyaan Muhajirin dan Ansar zaman dahulu adalah sama dengan khuf orang-orang kebanyakan sekarang ini, di mana kesemuanya terdedah kepada risiko koyak. Sekiranya tidak dibenarkan menyapu khuf yang koyak, tentunya akan ada penjelasan daripada mereka. Boleh. Syarat sapu atas khuf dan selainnya. Syarat bagi membolehkan menyapu atas khuf dan benda-benda lain hendaklah dipakai dalam keadaan suci. Maksudnya, sebelum nak pakai stokin ataupun khuf, ambil wuduk dulu. Dah ada wuduk, baru sarung stokin. Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Mughirah bin Syu'bah, aku dengan Nabi pada suatu malam, fi masirin, fa afraghtu alaihi min al-idawah, فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه. Dia dengan Nabi bermusafir. Kemudian waktu nak wuduk, lepas basuh muka, lepas Nabi basuh tangan, lepas Nabi sapu kepala, kemudian dia tunduk nak cabut kasut Nabi. Mughirah bin Syu'bah, dia tunduk nak cabut berkhidmat untuk Nabi lah. So dia tolong nak cabut kasut Nabi tu. Nabi kata biar, da'huma, jangan tangan. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, kerana aku pakai tadi tu dalam keadaan suci. So dengan hadis ni, syarat nak pakai stokin atau syarat nak menyapu atas khuf atau stokin, mesti wuduk dulu. Wuduk baru sarung stokin dan kasut. Cakap khuf zaman sekarang, siapa dah beli khuf pun? Tak ada orang beli khuf pun. Kasut, senang. Khuf adalah, siapa pergi beli adalah, tapi orang Malaysia kita ni mana pakai khuf. Stokin kulit macam mana dia pun tak tahu. Kalau pergi Mekah tu boleh dah nampak, tapi orang kita tak pakai. Okeylah, reality dekat Malaysia, kasut dengan stokin. So pakai kasut dengan stokin sebelum sarung stokin, ambil wuduk dulu. Contoh, nak pergi kerja, bagi yang kerja lah, yang pencin tak ada stokin, tak pakai kot tak. Yang pergi kerja, dia solat subuh, mestilah wuduk tak. Lepas dia solat subuh, dia nak pergi kerja, dia sarung stokin dan pakai kasut pergi kerja. So bila dia pergi kerja, dia kencing, dia berak, selagi mana dia tak tanggal dia punya stokin tu, boleh sapu saja atas stokin ataupun kasut. Qulna ya Rasulullah ayamsahu ahaduna 'ala al-khuffain? Na'am, idza adkhalahuma wa huma tahiratan. Sama juga hadis tadi. Tempat khuf disapu atas. Jawapannya atas. Hadis ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Mughirah, yamsahu 'ala zahiril khuffain. Sapu atas khuf. Sapu atas, bukan sapu tapak. Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, kata Ali, kalau agama ni ikut kepala otak, lakana asfal al-khuffi aula bil mas'i. Dah tentulah
tapak kasut itu lebih utama untuk disapu daripada sapu atas. Laqad ra'aitu Rasulullah, aku telah melihat Nabi menyapu di atas dua khufnya. Di atas. Sapu atas, bukan bawah. Secara logiknya, bawah lah. Tapi, kata Ali, kalau agama guna kepala otak, sapu bawah lah lagi bagus. Tapi dah, agama tak boleh guna otak aja. Agama otak ikut dalil. Maka dalil kata sapu atas, maka ikut Nabi lah. Sapu atas, jangan sapu bawah. Tapi. Tak ada tapi dah. Sebab Nabi sapu atas. Kasut pun macam tu lah. Kita pergi camping, pergi berkemahan, pakai kasut. Askar dalam hutan. Sebelum dia pakai kasut, pakailah. Ambil dulu tu. Kemudian, masuk hutan. Bila masuk hutan, sapu je lah atas. Kita duk pijak-pijak tanah kok ada tai harimau ke? Tak payah sapu bawah. Kerana hak tapak tu disucikan dengan tanah. Kita pakai kasut tu, terpijak tai kucing. Dia pun jalan. Biarlah jalan lah. Pilih tak ada nak basuh. Dia pun pergi jalan. Dah berapa lama jalan, tengok tak ada dah tai. Nak kena basuh tak? Tak nampak pun, tak ada. Bau pula tu, tak ada. Suci tak? Suci lah. Tak basuh lagi ustaz? Ya, tak disyaratkan basuh. Kerana tanah menyucikan. Pada zaman Rasulullah, perempuan bukan mengadu. Nabi kata, pakaian lelaki atas pukul lali, perempuan bawah. Perempuan tambah sejengkal. Kalau masih lagi tak menutup aurat, tambah. Jangan lebih sasta. Kemudian, mereka persoalan yang sama. Habis tu, duk melerik atas tanah. Maka Nabi kata, tanah berikutnya menyucikan tanah sebelum. Tanah berikutnya menyucikan tanah sebelum. Tanah berikutnya menyucikan tanah sebelum. Dia pun tengok dia punya jubah. Allah, hitam. Kena tanah tu. Hitam tanah bukan najis. Tak semua benda kotor najis. Semua najis kotor. Semua najis kotor. Tak semua kotor najis. Tertumpah kari. Kari terkena baju. Dulu timbul masalah tak? Kari kambing, kari daging, kira najis. Ni kita nak korban ni. Duk makan, tertumpah kari. Jenuh nak kena balik, kena basuh. Tak payah. Gulai kari daging tidak najis. Kalau najis kau makan buat apa? Kalau kari daging tu najis, makan buat apa? Makan najis ada kan? Kari tu kita makan. So bila kena baju, tak najis lah. Para sahabat sembelih pada zaman Nabi. Sembelih, tengok orang kita sembelih. Kena darah, lembu lah. Kena tai lah, kena ke baju. Para sahabat terus mayang je. Ibn Mas'ud terus mayang. Allahu Akbar. Ada darah lagi, ada darah lembu. Khilaf lah khilaf. Lagi apa? Saya merepek sesat. Majoriti ulama kata najis lah. Darah kan. Tapi ada perbezaan pandangan kat situ lah. So agama ni dia tak hanya berpada dengan otak aja. Otak mesti dengan dalil. Tapi otak ni mesti berjalan. Mesti fikir. Agama mesti tak menyanggahi akal yang waras. Nampak je benda pelik, boleh tanya, no problem. Tanya, ustaz ni nampak pelik ni, agama kita suruh buat ke? Tanyalah. Sebab Islam tidak memandulkan otak akal ni. Islam tak memandulkan akal. Nampak pelik, tanya. Jangan tanya nanti lemah iman, katuk kepala ustaz. Jangan tanyalah. Banyak tanya sangat. Ulama dulu dah selesai lama dah. Hampa ni tak selesai-selesai tu hidup bergaduh tu. Memang ulama dulu dah selesai. Hang yang tak selesai lagi.
Dia yang tak selesai lagi. Orang mesti nak tanya. Budak pula membesar pula belajar lagi. Soalan yang sama lah keluar sebab dia nak belajar. Kita ngajar pula orang baru, dia nak tanya lagi soalan yang sama. Biar berkali-kali, no problem. Tengok tu yang mengajar kat Masjid Haram tu. Siapa faham Arab duduk, dengar. Time soal jawab. Setiap hari soalan sama je. Setiap hari soalan sama. Kenapa? Sebab yang datang umrah, datang haji tu ikut join. So dia tanya, dia ada problem dia tanya. Setiap hari soalan yang sama. Tak jemu Syekh tu jawab. Hak yang semalam dia jawab panjang, hak hari ni pun dia jawab panjang juga. Sebab yang tanya tu mungkin orang yang datang kemudian. Orang tak sama. So tanya. Jangan terima aje. Dulu para sahabat dulu ada isu apa-apa, selak tirai je tanya Nabi. Kan? Nampak bodoh nampak bodoh. Tanya ustaz. Tanyalah ustaz. Ustaz, saya ada dengar satu ceramah. Hak zaman dulu, zaman para sahabat dulu, depa jika ada problem tak boleh nak selesai, selak tirai tanya Nabi. Tapi benda tu memang bodoh lah. Memang bodoh lah. Minta maaf lah walaupun yang jawab tu ustaz pakai serban ke apa, bodoh lah namanya. Sebab apa bodoh? Pada zaman Nabi SAW, senang orang tanya Nabi. Nabi dah wafat, orang nak tanya siapa? Of course lah tanya Abu Bakar. Tanya ulama-ulama ahad zaman tu. Zaman Abu Bakar dah berlaku tak perselisihan? Dah berlaku tak ada perselisihan faham antara Abu Bakar dan Umar tentang boleh tak perang orang yang tak bayar zakat? Abu Bakar kata kena perang, kena bunuh orang yang tak bayar zakat. Umar kata tak boleh. Takkah kita mendengar Nabi kata orang yang mengucap 2 kalimah syahadah maka darahnya itu terpelihara? Abu Bakar kata no, aku akan perang juga. Orang yang membezakan antara salat dengan zakat, ada beza tak? Rukun Islam 5, syahadah, salat 5 waktu, zakat, puasa, haji. Dia terima solat 5 waktu tapi dia ingkar kewajipan puasa Ramadan. Kafir ke tak? Kafir tak? Walau solat 5 waktu. Dia solat 5 waktu, puasa Ramadan tapi tak nak bayar zakat, ingkar. Kufur tak? Kufur lah. Itu yang Abu Bakar faham. Rukun Islam, satu jatuh, runtuh lah. Umar, baru faham. Pening kepala, jom kita selok tirai tanya Nabi je lah. Ada? Nabi dah wafat. Jauh sangat ke Malaysia? Tak. Sana tu, Madinah. Zaman Umar tak bagi sahabat kibar keluar daripada Madinah. Kenapa? Sebab takut datang isu baru, nanti nak meeting susah. Maksudnya kalau datang isu baru yang tak ada zaman Nabi, maka dia tak bagi sahabat kibar keluar Madinah. Sebab dia nak meeting fatwa senang. Habis kalaulah dah boleh selak tirai, lantak bercepera lah, pergi negara lain, lantak lah aku selak tirai, aku tanya Nabi je lah. Itu agama. Tiba-tiba ustaz yang ngajar kita hobi tu, mau kena empuk kitab lah. Walau berserban besar, walau jubah berlapis. Agama ni akal ambil kira juga, tapi tidak semata-mata akal, mesti dengan dalil. Sanad kita terputus. Tak apa, sanad kita boleh sampai Nabi Khidir. Saya ambil daripada siapa? Saya ambil dari Nabi Khidir. Itu guna otak sikit, guna akal. Sikit-sikit dah. Saya mahu apa-apa. Saya ni nak berhenti awal kalau ikut ni. Okey, berikutnya tempoh menyapu khuf. Tempoh menyapu khuf, hadis Safwan ibn Assal. Orang musafir 3 hari 3 malam. Orang yang tak musafir muqim sehari semalam.
Amarana yakni Nabi SAW an namsaha 'alal khuffain. Nabi perintahkan kami sapu atas dua khuf. Idza nahnu adkhalnahu ma'ala tuhrin. Kalau kami memasukkan kaki kami dalam keadaan suci, maksudnya dah wudu. Idza safarna, kalau kami musafir, thalasan idza safarna, 3 hari 3 malam kalau kami musafir, wa lailatan, sehari semalam, idza aqamna, bila kami tak musafir, wala nakhla'huma illa min janabatin, dan kami tak menanggalnya melainkan kami kena mandi wajib je. So 3 hari 3 malam untuk yang musafir. Apa maksud dia? Dia musafir, dia kencing ke, berak ke selama 2 hari 3 hari ni, tak payah tanggal stokin dan tak payah tanggal khuf. Sapu basuh muka, tangan siku, kepala, sapu atas kasut ataupun khuf. Dah cukup 3 hari 3 malam, wajib buka. Wajib buka dan wuduk cara biasa. Bagi yang mukim maksudnya kita pergi kerja pagi tadi. So bila kita pergi kerja pagi tadi pakai stokin, dah ada wuduk, maka kita pun boleh valid 24 hours. Bila nak start 24 hours? Start daripada katalah kita pakai pukul 7. Pakai pukul 7. Nak start pukul 7 sampai 7 hari esoknya ke? Atau start daripada time dia batal. Dia batal pukul 10. Tadi dia pakai pukul 7. Kemudian dia kencing pukul 10. Dalam tempoh pukul 7, 8, 9, 10, 4 jam, dia tak kencing, dia tak kentut. Maka dia masih ada lagi wuduk. Dia kencing pukul 10, maka start pukul 10 sampai 10 besoknya. Start bila mana dia nak sapu tu. Ambil wuduk, sapu, disebabkan hak batal tadilah 24 hours. Sama juga hak yang tadi 3 hari 3 malam. Cara menyapu khuf kita dah sebutlah tadi kan. Sapu di atas lah, jangan sapu di bawah. Macam mana cara sapu? Tak dibagi tahu. Gini ke, gini ke, gini ke. Jangan tanya, sapu dah. Sapu je. Dah, selesai. Sapu. Sekali ya. Bila berjunub wajib buka. Bila berjunub wajib buka. Bila time batal ataupun maksudnya dia kat muka surat 133 tu. Perkara yang membatalkan khuf satu, tempoh yang ditetapkan berakhir. Dah habis 24 jam, kira kena wajib buka lah dan basuh. Yang kedua, berjunub. Bila berjunub, wajib mandi dan buka. 3, menanggalkan khuf atau stokin, khilaf. Yang ketiga, menanggalkan khuf atau stokin, khilaf. Sebahagian kata, jika dah tanggal, wajib basuh. Bila dah tanggal, wajib basuh. Sebahagian kata, dia dah tanggal, selagi dia tak kentut dan tak kencing, masih valid. Masih valid berdasarkan hadis Ali radhiyallahu an. Ali radhiyallahu an menyapu atas khuf, kemudian dia masuk masjid, dia buka khufnya, dia terus sembahyang. Dia tak basuh kaki dia. Dan dia masih dikira ada. Inqida'ul muddah, dia kata ibtalul masjid bi inqida'il muddah la dalil alaihi. Walau bagaimanapun tempoh yang ditetapkan berakhir itu, Syekh Al-Albani kata tak. Nombor 1 tadi kan, tempoh yang ditetapkan berakhir, bila tempohnya habis, habislah. Syekh Al-Albani kata ibtalul mashi bi inqida'i al-muddah la dalil alaih. Tak ada dalil. Habis 24 jam, habis 3 hari 3 malam, tak ada dalil. Junub menanggalkan khuf juga dia kata la dalil alaih. Tak ada dalil. Maka selagi mana dia tak junub ataupun tak kencing dan tak berak lepas dia tanggal tu, maka masih valid, masih ada dan boleh untuk dia teruskan salat
Wallahu a'lamu bis-shawab. Habis, nanti kita masuk babul ghusli, bab mandi. Saya nak keluar sebelum azan. Sebab kalau dah azan saya tak boleh keluar.